Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera yang berusaha Tuan Haji Azhar bin Kadir, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Langat, Pegawai-pegawai Pendidikan Daerah Kuala Langat, Pengetua Guru Besar Daerah Kuala Langat, tuan-tuan dan puan-puan yang hadirin hadirat sekalian. Pada pagi ini saya Mislia binti Ahmad dari SMK Teluk Datuk sebagai pengetua SMK Teluk Datuk akan membentangkan perkongsian amalan terbaik dari SMK Teluk Datuk yang saya beri nama atau beri tajuk The 5 Dicerna Pengurusan Sekolah Dijana PDPR Dijaya SMK TD Perkasa. Okey, saya teruskan dengan kita mulakan dengan ataupun visi pendidikan iaitu pendidikan berkualiti insan terdidik negara sejahtera dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Sepintas lalu SMK Teluk Datuk. Seperti yang sedia maklum, SMK Teluk Datuk mula beroperasi pada 12 Jun 1993 dan merupakan sekolah tertua di daerah Kuala Langat ini. Dan buat masa ini, sekolah ini menawarkan dua aliran iaitu aliran perdana dan aliran tingkatan 6 2. Okey, hari ini saya akan membincangkan berkaitan dengan D5 ataupun apa yang saya paparkan di sini adalah apa yang akan saya bentangkan pada hari ini. D5 merupakan singkatan kepada Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Ia merupakan penjenamaan semula bagi platform MOE Digital Learning yang dibangunkan oleh GPM pasca Frog BLE. D5 merupakan platform tunggal yang menyediakan perkhidmatan sistem pengurusan pembelajaran serta sumber-sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh para pelajar di mana ia boleh diakses menggunakan akaun Google sedia ada. D5 masih menggunakan platform yang sama iaitu halaman Google Sites sebagai tapak paling asas bagi platform pembelajaran maya ini. Para pendidik dan pelajar boleh mengakses platform D5 menggunakan email MOE Digital Learning yang telah dibekalkan oleh penyelaras ICT di sekolah sebelum ini. Di SMK Teluk Datuk, D5 digunakan dalam usaha pentadbiran sekolah, dalam urusan pentadbiran sekolah dan pengajaran dan pembelajaran. Okey, di SMK Teluk Datuk ini, Google Classroom, kita telah menubuhkan Google Classroom Admin melalui D5 ini, di mana di dalamnya mengandungi tapak untuk ataupun folder untuk ERPH ataupun rancangan pelajaran harian untuk semua guru arus perdana, guru tingkatan 6, guru ganti dan guru praktikal. Dan juga di dalamnya mengandungi unit co-curriculum, unit curriculum dan juga SKPMG 2. Okay, ini adalah contoh-contoh tapak ataupun folder yang ada di dalam Google Classroom Admin ataupun Indo. Okey, ini ada rancangan pelajaran yang guru perlu hantar pada setiap minggu dan dapat dipantau dengan baik oleh pentadbir kerana walaupun kita sekarang ini berada pada PKP di mana guru melaksanakan PDPR di rumah, namun setiap guru dapat menghantar ERPH masing-masing dengan jayanya melalui Google Classroom yang kita telah bina sebelum ini, sebelum PKP lagi dilaksanakan. Dia juga mengandungi unit kurikulum di mana di dalam unit kurikulum ini terdapatnya folder markah PBD, analisis peperiksaan dan juga markah PBD guru mata pelajaran serta guru kelas. Begitu juga ada terdapat juga folder SKPMG 2 di mana dalam folder SKPMG 2 ini mengandungi standard 1 sehingga standard 4 di mana segala penilaian ataupun maklumat-maklumat dan juga dokumen-dokumen yang berkaitan dengan SKPMG 2 dapat dihantar terus melalui fail ini dan juga dapat disimpan dengan baik dan lebih mudah untuk diakses. Seterusnya, terdapat juga folder hak ehwal murid di mana di dalam halaman murid ini terdapat minit mesyuarat, nama-nama murid dan juga yang terkini adalah SPDPR di mana kita dapat mengenal pasti pelajar-pelajar yang gagal ataupun cicir dalam mengikuti PDPR di kelas masing-masing. Seterusnya terdapat juga folder kurikulum di mana dalam folder kurikulum ini mengandungi
aktiviti-aktiviti co-curriculum seperti program, latihan laporan-laporan aktiviti, kelab persatuan, badan beruniform, sukan dan permainan dan sebagainya. Jadi di dalam sini berdasarkan kepada pandemik COVID-19 ini di mana kita tidak dapat melaksanakan co-curriculum secara bersemuka, maka aktiviti online ini akan dapat mudah dipantau dan pelaporannya akan dapat senang diakses melalui Google Classroom induk ini nanti. Kelebihan penggunaan delima ini saya nyatakan iaitu pada asal tadi saya nyatakan bidang pengurusan ini dapat memudahkan pengurusan sekolah, menghantar bahan yang diperlukan pada bila-bila masa, dapat diakses pada bila-bila masa dan di mana saja dan sekiranya perlu. Ketika kita memerlukan dengan kadar segera juga kita dapat mengakses dengan baik perkara-perkara ini daripada daripada Google Classroom yang kita telah jadikan sebagai Google Classroom induk terutamanya kepada pentadbir untuk memantau guru-guru di dalam unit masing-masing. Okey, kelebihan penggunaan delima dari segi bidang pengajaran dan pembelajaran pula ialah 100% guru telah mewujudkan kelas dalam Google Classroom. Maka pelajar-pelajar akan dapat mengikuti PDPR mengikut Google Classroom di mana 100% pelajar mahir mengakses Google Classroom di mana tugas-tugas yang diserahkan kepada pelajar juga akan diletakkan di dalam Google Classroom masing-masing. Ya, manakala peperiksaan pertengahan tahun juga telah dilaksanakan dengan jayanya menggunakan aplikasi Google Form sepenuhnya 100%. Ya, dan satu pelajar-pelajar telah dapat menjawab dan menghantar jawapan secara online. Seterusnya, kajian juga telah dilaksanakan di antara dalam kalangan pelajar iaitu sebanyak 240 orang pelajar telah menjawab soal selidik kajian ini berkaitan dengan penggunaan telefon dalam kalangan pelajar. Kerana apa yang penting apabila kita melaksanakan PDPR ataupun penggunaan Google Classroom ini adalah sangat penting untuk pelajar-pelajar mempunyai gadget ataupun peranti mereka sendiri. Ya, jadi dapatan ini telah kita lihat dan telah kita kaji untuk penambahbaikan pada masa yang akan datang. Begitu juga di sini kajian juga dilakukan kepada pemilikan ataupun jenis telefon. Adakah pelajar menggunakan telefon pintar atau menggunakan tablet, laptop dan juga komputer peribadi. Juga ditunjukkan juga dalam data ini kajiannya berkaitan dengan sama ada pelajar menggunakan wifi ataupun data prabayar ataupun hotspot. Jadi bila kita lihat di sini hasil kajian yang kita perolehi didapati bahawa pelajar-pelajar ini kebanyakannya mempunyai wifi di rumah masing-masing. Manakala telefon ataupun jadual waktu pembelajaran sekolah yang selalunya disemak oleh pelajar, dia akan memuat turun di dalam telefon masing-masing. Bermakna pelajar-pelajar ini memang kebanyakannya mempunyai telefon sendiri atau gadget sendiri. Jadi mereka jarang mencetak ataupun mempunyai hard copy. Tetapi mereka banyak menggunakan muat turun ataupun meletakkan, menyimpan data mereka ataupun jadual waktu mereka ini supaya mereka dapat mengikuti pembelajaran PDPR berdasarkan jadual waktu dengan mudah melalui telefon masing-masing. Dan ini adalah data menunjukkan tahap kepuasan hati pembelajaran di rumah kepada pelajar-pelajar yang juga mempunyai peranti ini. Bagaimanakah mereka dapat mengikuti PDPR dengan baiknya di rumah. Ya, jadi ada yang tidak berpuas hati itu sangat kecil bilangannya berbanding mereka yang berpuas hati. Maksudnya di sini sedang-sedang saja, maksudnya ada pelajar yang menjadikan itu sebagai satu tanggungjawab di mana nak kata suka pun tidak, nak kata tak suka pun tidak. Jadi mereka tetap masuk di dalam Google Classroom ini untuk mengikuti PDPR masing-masing. Ya, seterusnya ini adalah berkaitan dengan kajian yang pelajar-pelajar yang menyukai atau belajar di dalam kelas. Didapati bahawa kebanyakan pelajar sangat suka dengan PDPR dan juga sangat bersedia untuk belajar. Manakala bilangan pelajar yang sangat kecil di sini yang saya tunjukkan di sini ialah pelajar-pelajar yang subjek-subjek yang elektif saja. Tapi manakala subjek-subjek teras kebanyakan pelajar dapat masuk dengan baik dan dapat akses ke dalam Google Classroom masing-masing.
Okey, ini implikasi penggunaan Google Classroom D5 kepada pelajar. Peningkatan pencapaian pelajar di dalam peperiksaan. Ini yang saya maksudkan tadi bahawa kita telah melaksanakan peperiksaan pertengahan tahun dan kurikulum 1. Pada peperiksaan pertengahan tahun didapati keputusannya ataupun GPS-nya sangat baik daripada tingkatan 1 sehingga ke tingkatan 4 di mana adanya peningkatan. Ini adalah berdasarkan kepada data yang kita telah ambil apabila pelajar telah pun tamat peperiksaan dan kertas jawapan mereka telah ditanda dan analisis peperiksaan telah dijalankan. Jadi 100 ataupun 100% pelajar memang akses dan masuk ke dalam peperiksaan menggunakan Google Classroom tersebut. Jadi laporan positif dalam SPDPR ini menunjukkan bahawa hasil analisis SPDPR bulan Julai hingga awal September juga mencatatkan tiada murid cicir direkodkan. Dan juga kita telah memberi anugerah kepada tokoh-tokoh pelajar untuk menggalakkan pelajar-pelajar ini aktif dalam PDPR secara online. Jadi kita akan memberi hadiah ataupun token kepada pelajar ini mengikut bulanan dan mengikut kelas. Dan kita dapati juga tidak ada aduan ataupun maklum balas daripada ibu bapa yang negatif berkaitan dengan PDPR yang dilaksanakan oleh guru-guru. Ya, jadi nampaknya apa yang kita ingin laksanakan di SMK Teluk Datuk ini dapat berjaya membantu pelajar dan juga ibu bapa juga seronok dan gembira dengan apa yang kita laksanakan di sini. Okey, tonggak delima ini adalah apa yang kita maksudkan dengan tonggak delima adalah kumpulan yang membantu. Ya, kumpulan termasuk pentadbir dan guru-guru yang mahir ICT serta pakar dalam bidang ini untuk membantu guru-guru dan pelajar-pelajar yang bermasalah di dalam melaksanakan PDPR ya dan juga di dalam mengikuti PDPR masing-masing melalui Google Classroom. Okey, tonggak delima ini juga mengadakan perkembangan staf di mana kita adakan perkembangan staf kepada guru-guru, mengadakan ladap untuk membantu PDPR cemerlang supaya guru-guru akan dapat melaksanakan PDPR dengan lebih baik dan pelajar akan seronok dan gembira untuk masuk ke kelas masing-masing dan belajar dan mengikuti pembelajaran dengan jayanya. Ya, kerana apabila kita hanya bercakap sahaja di dalam Google Classroom itu ataupun Google Meet yang kita laksanakan akan menyebabkan pelajar-pelajar menjadi bosan. Jadi kita laksanakan beberapa program yang dapat membantu melaksanakan PDPR cemerlang dalam kalangan guru-guru SMK Teluk Datuk. Dan penambahbaikan yang kita cadangkan pada masa akan datang ialah untuk menubuhkan sistem mentor di kalangan pelajar tingkatan 6, memperkasakan GC SMK iaitu program perkasa GC SMK TD. Program ini untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 yang akan datang ataupun akan hadir ke sekolah secara bersemuka. Dan juga kita akan melaksanakan juga di peringkat asrama di mana asrama putra dan asrama puteri yang akan ada pelajarnya nanti. Kita akan memastikan bahawa pelajar-pelajar ini akan dibantu dan akan diberi kemudahan walaupun mereka tinggal di asrama. Penambahbaikan serta penambahan folder bagi pengurusan sekolah di dalam Google Classroom juga akan dilaksanakan agar dapat memenuhi standard yang ditetapkan oleh KPM. SMK Teluk Datuk merancang membina sistem fail 100% online menuju ke arah budaya paperless dan kempen Sayangi Bumi Kita. Saya berharap apa yang saya usahakan ini, program yang saya jayakan ini dan juga pembudayaan penggunaan Google Classroom atau D5 yang lebih besar ini di dalam SMK Teluk Datuk akan dapat menambah baik dari sudut PDPR guru, dari sudut pembelajaran murid dan dari juga keputusan impak keputusan peperiksaan kepada pelajar. Ya, apabila kita membuat peperiksaan pertengahan tahun baru-baru ini dalam bentuk Google Form dan juga dalam bentuk Google Classroom ini didapati bahawa keputusannya sangat baik dan pelajar-pelajar juga tidak ada yang tertinggal untuk mengikuti peperiksaan tersebut. Mereka faham dan mereka akur bahawa pandemik COVID-19 ini tidak boleh bersemuka dan mereka tidak dapat menjawab secara bersemuka. Jadi apa yang saya ingin tambah baik di sini adalah untuk memastikan bahawa kita ini menuju ke arah digitalisasi di mana kita makin menuju kepada norma baharu pendidikan. Ya, jadi saya sangat berharap apa yang saya usahakan ini akan dapat membantu guru-guru saya untuk menjadi lebih yakin dan berjaya melaksanakan PDPR dan juga pelajar-pelajar saya akan dapat lebih akses kepada PDPR ini dan rajin untuk masuk kelas PDPR walaupun mungkin nanti apabila sesi persekolahan telah dibuka. Okey, saya rasa setakat ini sahaja pembentangan saya pada hari ini. Saya
saya berharap agar apa yang akan saya usahakan ini, saya berdoa agar apa yang saya lakukan ini akan menjadikan SMK Teluk Datuk ini melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan berwibawa dan dari segi sasya, kurikulumnya dan juga co-kurikulumnya. Saya rasa itu sahaja pembentangan saya pada pagi ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.